Salam sejahtera, Assalamualaikum pada semua yang berada di luar sana. Apa yang aku ucapkan tadi sebenarnya ada sebab yang tertentu. Sebab penilaian pada orang ni jelas. Dan dunia, apa yang aku lihat, kesian. Pada mereka yang pernah merasai dunia normal, pada budak kecil yang sekarang ni hidup tak pernah merasa bagaimana kita hidup. Sedangkan kehidupan itu Tuhan dah bagi panjang. Belum ada kehidupan yang macam ni lagi. Kehidupan yang macam ni tak ada. Tapi manusia diajar. Manusia ni diajar. Terima. Siapa yang nak kena terima? Budak kecil. Mereka nak pergi sekolah. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa benda ni semua berlaku? Semua tak ada jawapan. Sebab apa? Macam-macam jadi. Mungkin disebabkan penyakit, perlukan virus, perlukan ini, perlukan macam-macam ada lah. Apa aku cakap tu? Kalau kena injek tu, vaksin. So vaksin semua akan kena. Darah kita ni, badan antibiotik kita ni sebenarnya. Sorry kalau terpelat sikit. Antibiotik kita ni sebenarnya, kita tahu kita ni berasal daripada satu titik yang baik. Cuma dalam kehidupan ni, manusia ni dah banyak lupa diri sebenarnya. Percayalah aku cakap. Manusia ni dah terlalu banyak lupa diri. Banyak anak-anak bangsa mencemarkan dirinya sendiri. Tak kira bangsa apa sekalipun. Mereka diajar untuk merosakkan diri mereka sendiri kerana di situ mendatangkan keuntungan. Dan di situ juga ada perebutan untuk menjadi seseorang yang dinaik-naikkan supaya mereka ni bangga berada di atas, cukup dikenali, boleh dapat itu, boleh dapat ini, jadi tak perlu susah payah di luar. Jadi perebutan ni sedang berlaku. Jadi apa makna yang manusia ni kata dia meminta pada Tuhan? Tak sebenarnya. Manusia tak pernah meminta apa-apa pun daripada Tuhan. Semuanya menipu. Penipuan ni realiti telah ditunjukkan pada peringkat paling atas. Kalau penipuan ni dah berada di tahap yang paling atas, bermakna manusia telah rosak. Sebab apa? Manusia anggap Tuhan tu tak nampak. Macam itulah cerita dia. Manusia anggap hidup ni, manusia ni adalah Tuhan pun ada. Pun ada. Ada yang mengaku diri mereka Allah, ada yang mereka mengaku diri mereka ni adalah orang yang paling suci, ada macam-macam orang semua tengah ada. Sehingga ada yang orang kata apa, cuba memburukkan keadaan, menghina orang pun ada. Fitnah mudah saja, melalui tulisan boleh menjatuhkan orang. Penginayaan ni macam-macam ada. Orang yang tak bersalah boleh dijadikan salah pun ada. Mana yang Tuhan sediakan, semua dah tak ada. Semua manusia nak menguasainya daripada Tuhan sebenarnya, dunia ni. Ini adalah dunia yang manusia ingin menguasai daripada Tuhan.
Jadi bila mereka ingin menguasai daripada apa yang ada daripada Tuhan, cerita dia. Faham tak? Dunia itu ibarat, kalau dalam Islam, ibarat kata Dajjal lah zaman tu, Tuhan tak ada. Dia macam tu lah cerita dia. Ya, kenapa tiba-tiba zaman tu? Ini fahaman dalam Islam, ada hadis dia. Kalau ikutkan dalam Al-Quran, dia katanya ni. Kalau ikutkan Taurat, kata begini. Bible, semua ada lah. Jadi, masing-masing ni ada kefahaman mereka masing-masing. Jadi, apa yang berlaku sekarang ni? Agama sebenarnya telah dipolitikkan. Agama sedang bertanding antara satu sama lain. Manusia sedang mencari agama. Manusia mencari agama ke manusia mencari Tuhan? Mungkin korang kata perangkap dalam soalan ni. Cuba kalau mati, Tuhan tanya, kau cari agama ke kau cari aku? Apa nak jawab? Apa manusia akan jawab? Ada mungkin manusia yang jawab, aku tak ada Tuhan. Aku semua ni Tuhan aku. Pun ada. Apa pun manusia dalam kehidupan ni, mereka akan kembali, mereka akan bertemu dan mereka akan ditanya sebenarnya. Faham? Sebab tu semua sudut ketuhanan ni jangan ditukar. Kena kembali kepada betul-betul yang asal tu. Kerana di situ ada persoalan dia. Okey? Iman ni sebenarnya Allah tak pernah sebut takwa. Mungkin dalam Al-Quran tu disebut takwa. Dan Allah menyebutkan takwa. Dan Allah menyebutkan iman. Apa itu iman dan apa itu takwa? Jadi masing-masing ada cara kehidupan masing-masing, hidup dalam pandangan iman begini, ikut pandangan iman begini. Apa yang mereka terjemahkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bagi tahu. Betul tak? Betul tak? Ini realiti. Jadi Nabi-Nabi, kalau kita fikir balik, kita fikir balik para rasul, adakah dia mencari Tuhan tu melalui kitab? Mereka kata mereka ikut rasul. Kami taat pada rasul. Adakah rasul melalui perjalanan hidupnya ikut kitab? Apakah yang dimasukkan perjalanan hidup mencari Tuhan dia? Dan bagaimana perkara-perkara gini boleh diceritakan dan boleh disampaikan. Sebab manusia cuba pergi cari apa rahsia Tuhan? Apa rahsia Tuhan? Kemudian dedahkan. Sebab apa? Nak merasa mereka ni pandai, hebat, tahu segala-galanya. Betul? Betul tak betul? Betul. Jangan kata tak betul lah. Tipu lah kalau manusia tu kata tak betul. Di manakah mereka meletak amanah mereka kepada Tuhan? Adakah mereka percaya yang Tuhan tu suruh carilah apa yang sebaik-baiknya? Ataupun Tuhan tu suruh ikut. Situ ada perjalanan. Dan perjalanan itu akan ditemui sesuatu. Supaya kita tahu kita hidup di alam ni untuk apa. Kita hidup di alam ni untuk apa. Sekarang ni banyak manusia-manusia yang tidak tahu tentang agama, masuk dalam agama, dan mereka tunjuk pandai mereka sendiri, kehebatan mereka sendiri, menggunakan hasil pendapatan mereka, kekayaan mereka untuk mendahului sesuatu. Pun ada. Benda ni jelas. Ini zaman yang kau lihat berada depan mata ni. Siapa yang ciptakan? Dan untuk apa dia ciptakan?
Dan untuk apa benda-benda ini boleh ada pada zaman ni? Ada manusia dah lepas ke atas naik roket. Betul tak? Tapi apa yang mereka jumpa? Kalau mereka jumpa semua benda-benda tu pun, percayalah, manusia tetap menyatakan tak ada Tuhan. Walaupun mereka nampak walaupun manusia ni dah naik ke atas sekali pun, dah naik atas ni, ada tengok bulan semua, ada planet-planet ni semua, mereka tak percaya Tuhan. Pun ada, tak boleh nafikan. Sebab apa? Mereka dah anggap benda ini semuanya semula jadi. Bagaimana dia semula jadi? Bermacam-macam teori, bermacam-macam kajian semua ada. Pun ada. Itu daripada mereka tidak mempercayai Tuhan. Pada mereka yang mempercayai Tuhan, mereka tahu ada sesuatu yang telah mewujudkan semua benda-benda ni. Takkan semula jadi ni boleh jadi indah, boleh jadi cantik dan kemas? Manusia tak mau fikir situ. Dia nak buang Tuhan, buang Tuhan tu. Faham tak? Buang Tuhan tu. Jadi bila buang Tuhan, manusia akan hidup berpandukan apa? Kemudian bila agama-agama ni pun dipolitikkan, bersaing antara satu sama lain, memfitnah antara satu sama lain, tak betul perjalanan ini pun tak betul. Masalah apa pun mereka tak betul pun, yang pastinya dalam perjalanan hidup mereka dalam agama mereka belajar untuk cari Tuhan mereka. Mereka boleh kaji mana-mana kitab, kaji je lah, tak ada masalah. Tujuan untuk mencari Tuhan. Adakah Tuhan wujud dalam agama? Siapa boleh jawab? Kalau soalan yang kedua ni pula ditanya kepada manusia, adakah Tuhan itu wujud dalam agama kamu? Bagaimana kamu kenal aku? Bagaimana kamu tahu aku? Macam itulah kan? Bukan akulah, Tuhan. Macam mana aku baca kitab kau, aku faham kitab kau? Kemudian ada pula tadi video, kononnya baca kitab Quran ni, ada yang kata pasal kisah Quran, tak tahu. Kemudian bila dia tak hafal, dia masuk neraka. Dia tak hafal, dia masuk neraka. Aku tengok muka pun aku dah tahu dah. Jangan kata dia ni menghafal. Aku ingat membaca pun belum tentu lagi. Tetapi dia boleh memberikan kefahaman mereka ni, mengatakan manusia yang akan masuk ke dalam neraka ataupun disumbatkan ke dalam neraka ni akibat tidak faham Al-Quran. Faham tak? Jadi bila kita melihat benda-benda ni, contoh manusia ni melihat benda-benda ni, apa yang mereka terjemahkan, kenapa budak begini dia boleh cerita pasal benda ni? Mungkin dia nak cerita kebaikan dalam agama dia, tak ada masalah, benda-benda macam ni. Tapi mereka telah mentafsirkan perbuatan Tuhan tu seolah-olah siapa Tuhan? Soalan ketiga. Sebab tu kita hidup jangan terperangkap. Kita kena faham kitab ni. Apa tujuan kitab? Apa kitab ni? Maksud semua kitab ni sebenarnya apa perjalanan dia? Ada orang dia kaji sekolah sains semua. Sebab tu aku menghormati, minta maaf cakap, orang Islam dia katanya kafir. Tapi orang kafir pula, ada pula dia kata menjaga kitab agama dia, kemudian mereka akan belajar dalam satu tempat yang mereka akan belajar, dan dari situ mereka mencari ilmu, mereka faham ilmu dan mereka perkembangkan. Yang mana pula yang kaji Al-Quran, pergi masuk dalam YouTube, pergi buat satu chart, masih tak nak insaf. Mereka kata mereka betul juga. Itu amanah tak? Takkan nak lawan profesor. Nanti bila orang masuk Islam,
Mereka ni macam ibarat dipaksa pula. Ada yang mengikut ini, punya ada perpecahan. Jadi manusia ni sebenarnya, kenapa nak masuk syurga tu ibarat ada pahala yang akan dihitung, perlu berlumba-lumba, perlu macam race, nak pergi satu atas ni, amalan dia hebat, jadi kena zikir 1000 berucap-ucap. Tuhan suruh ke? Kitab mana suruh? Semua menggunakan Muhammad Nabi. Kalau Nabi tu tak suruh, kau kata buat, jadi kalau benda tu tak wujud, ini hadis lemah, tak wujud semuanya. Bila benda tu dah disampaikan, benda tu fitnah tak? Confirm fitnah. Kenapa mereka tak sedar apa yang mereka lakukan? Ini manusia. Kita hidup ni sebenarnya, bila orang beragama ni, kita kena hormat budaya, politik, moral, kehidupan, kebaikan. Tunggu banjir je, di situ banyak pahala. Kutip. Islam apa ni semua ni? Begitu cerita dia. Dia akan jadi persoalan. Faham? Contoh Kristian, ada yang kata dia tak disalib, ada yang kata dia salib. Bagaimana terjemahan Paulus mengatakan begini? Bagaimana Bible boleh mengatakan adanya satu cahaya? Aku nak tanya lah, macam mana boleh tahu ni semua? Kesimpulan dia, setiap semua kitab ni ada benda yang sama je. Ada sesuatu yang sama, menceritakan sesuatu. Dan di situ ada persoalan dia mungkin. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dan di situ yang akan disoal. Ibarat seperti mana yang aku tanya tadi tu, mungkin juga. Tapi ingat, di situ ada cerita tentang iman. Di situ ada cerita tentang iman. Okey? Ada. Ni akan ditanya. Faham? Contoh ditanya. Di situ ada iman. Dia akan tanya, iman kau kenal bagaimana? Dan kau tahu iman tu macam mana? Faham tak? Dia nak tahu iman tu macam mana. Faham tak? Iman tu macam mana? Iman kau macam mana? Jika kau tayang-tayang, kau rasa orang suka hebat kau, itu bukan. Tuhan tetap kata tu iman kau macam mana? Faham tak? Kau buat YouTube, tak masuk ni masuk neraka. Tuhan tanya kau iman kau kat mana? Kalau kau tahu, baru dia cakap. Waktu tu ada dua. Faham tak? Ini aku tak tahu cerita. Kat situ ada dua. Kau buka, nanti kau akan jumpa benda ni. Last punya ending tu, cerita dia macam tu. Barulah korang terkiar-kiar nanti. Jadi, kita tak tahu apa yang Tuhan akan buat. Kerja Tuhan ni kita tak boleh tahu. Kita manusia. Sebab apa? Ada masanya kita akan buat salah. Bagi tahu aku manusia mana tak pernah buat salah. Kalau dia tak pernah buat salah, mana dia Tuhan lah. Tuhan ni perfect. Dia mencipta segalanya. Faham tak? Bila dia cipta semua benda-benda macam ni, perfect. Dan bila dia tahu tentang diri kau, boleh tak menipu orang yang mencipta ni? Tuhan yang mencipta ni, bukan aku nak tersebut orang pula. Kenapa manusia ni merasa boleh menipu macam Tuhan tak ada? Sebab generasi telah melahirkan satu benda yang
melibatkan penyembahan sebenarnya. Bala ni bukannya seperti patung. Kalau kau tengok benda ni, ada cerita dia sebenarnya. Benda ni sebenarnya ibarat dah wujud sebenarnya. Dah ada. Faham tak? Banyak perkara yang aku tak boleh nak ceritakan. Sebab tu dah kata, kalau jadi manusia memandai-mandai, takkan ke mana? Faham? Agama tu nasihat. Nasihat apa yang kat situ, sebab apa kelakuan tu pernah jadi begini. Sebab apa? Bila jadi begitu, manusia akan jadi lebih rosak. Manusia akan jadi lebih jahanam. Manusia akan hidup dalam keadaan yang tapi apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin? Dia mengharapkan doa. Tapi jelas nyata benda ni mereka tak fikir salah tu letak kat mana. Macam mana benda ni semua boleh jadi? Mulalah menghayalkan orang. Sebelum ni dia dalam roh ibu dia, dalam kandungan. Kemudian ada 3. Proses kitab. Mana dia belajar? Adakah Tuhan yang mengajar dia? Adakah Tuhan yang mengajar dia? Dan Tuhan suruh dia sebarkan benda-benda ni. Dan macam mana dia tahu? Nabi cerita. Nabi cerita dia ambil daripada mana? Tak kiralah apa pun korang sampaikan. Roh, apa, melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Benda kau berjaya semua, apa ke, melibatkan Tuhan. Syukur. Syukur padamu Tuhan. Selebih ni dia tahu. Syurga neraka ni sebenarnya, beritahu. Ada masa ditunjuk. Ada masa dilihatkan. Ada masa dia akan tunjuk bagaimana kelompok syaitan-syaitan ni dulu. Ada macam tu. Dia ibarat macam tu. Syaitan ni macam mana, dia suka ubah orang macam mana dia mengasut. Dia perkenalkan dulu. Sebab Tuhan ni penyayang, dia nak korang berfikir. Lihat. Tapi manusia ni buta. Manusia ni dah macam John Cena, Ken Semi. Ni korang macam tu lah. Jadi manusia ni dah buta. Manusia ni dah buta dah. Jelas. Sebab apa buta? Mereka rasa senang 7 keturunan pun ada. Mereka ada rasa mereka ni dah selamat. Dah ada pendapatan yang akan menjaminkan 7 keturunan. Selamat. Selamat ke mana? Nak selamat macam mana lagi? Manusia dah banyak sembunyikan sesuatu, menipu sesuatu, menukarkan keadaan tu tanpa memikirkan apa akibat dia. Orang lain terkena bala, orang lain terima kesan kau lepas. Kesian tak? Sebab kau tahu perjalanan tu. Faham? Sebab keliling tu dia jadi terkesan. Faham tak? Kepercayaan tu terkesan, dia mereka akan kena. Kemudian dilemparkan supaya kau lihat. Macam itulah. Lihat. Ni kerja kau. Tapi mereka tak nak sedar lagi. Kita yang hidup. Aku sebenarnya banyak perkara yang aku sedih tengok. Kehidupan dah tak normal. Kalau normal pun faham. Aku pun tak berani kalau orang suruh kata doalah kesembuhan penyakit COVID-19. Ataupun varian. Aku tak berani, babe. Aku cakap terus terang, aku tak berani. Aku tak berani bagi janji, ya Tuhan, tolonglah, sembuhkanlah penyakit-penyakit orang di seluruh dunia ni. Buanglah bala ni. Mungkin Tuhan bila datang, dia tolong. Tapi kalau manusia itu kembali, perkara yang sama, masih merebut-rebut,
Siapa nak tanggungjawab? Aku tak berani. Kalau dia berani, pergi. Berani je ni. Aku tak berani. Sebab apa? Engkau dah meminta perkara. Kan dah kata dah. Diorang ni masih buta lagi. Kau sering meminta aku bagi. Kau sering minta kau nak apa aku bagi. Kau nak pergi mana ke langit aku bagi. Okey bagi. Kau nak jadi apa semua bagi. Semua ada takdir dia kan. Adalah permintaan dia diorang ni mungkin menjalankan kehidupan mereka dengan betul. Jadi dia nak buat permintaan. Mungkin Tuhan tu makbul kan. Tuhan makbul kan. Tapi masalahnya sekarang bila Tuhan makbulkan. Kau sedar tak? Manusia ni sedar tak? Sekarang apa yang kau minta dah sekeliling kau tu apa yang tengah jadi? Dan Tuhan akan tanya, untuk apa kau minta doa ni? Dan kalau Tuhan kata kalau aku tolong, kau boleh hentikan semua perkara-perkara yang melibatkan dosa, penganiayaan segala-galanya dan berlaku adil segala-galanya. Mampu manusia buat? Tak ada punya. Kau jangan harap. Jadi macam ni pun masih lagi ada kes pelacuran, buang anak. Ni sosial ni dah jadi macam ni, dah tahu masyarakat banyak susah, ada lagi masih nak nganjing-nganjingkan manusia sama manusia sebab dia dah top, dah famous, dah glamour. Ada juga orang dalam sudut agama pula menjatuhkan nasib orang dalam sudut perjalanan agama, meletakkan sesuatu nasib orang tu dalam kedudukan apa. Tuhan tunjuk, tengoklah engkau buat apa ni. Faham tak? Kau buat apa ni? Terulang macam-macam. Aku ni dah lalui macam-macam. Serius. Aku tetap macam ni. Tuhan tu ada. Kau lupa. Macam aku. Mereka lupa. Dia memberikan macam-macam. Dia suburkan. Disuburkan. Disediakan. Berikan udara. Kau pergi mana kau tak dapat udara. Melainkan kalau dia ada kat situ baru kau ada udara, boleh kau sedut-sedut, bolehlah kau. Dia benda ni proses dia yang lakukan, bukan manusia. Faham? Tapi ingat kalau dia tak ada, kau jangan harap. Jangan harap apa-apalah. Jangan harap apa-apa. Jangan harap apa-apa. Itu terang cakap. Sebab tu bila dah dikatakan, bila melihat terbelahnya, makna maksud terbelah tu dia tak ada. Faham? Dah tak ada. Tapi akan melihat yang nyata. Payah aku nak terangkan. Dia akan melihatkan benda yang nyata. Dan bila melihatkan perkara yang nyata tu, kenapa manusia tercengang ke apa? Sebab baru kelihatan. Selama ni kau sedar ke, kau orang tak sedar ke, kau pandang ke aku ke, kau tak pandang aku ke. Tapi semua orang tak pernah rasa hormat pada Tuhan. Bila tak rasa orang lain tak hormat, pancing guna orang yang susah, buat media, orang ni begini. Sebab apa? Sebab mereka terima kesan dengan apa yang kau buat. Faham? Bukan aku buat lah. Maksudnya bila dia kata kau, bukan aku tuju kat dalam ni, aku kata dia ni, ni aku lah, macam kita cakap sama-sama ni lah kan. Tapi nilai ibarat kau tu aku sebut pada orang. Faham Kau, akulah kau. Aku tak suka nak sebut saya awak. Jadi cuma aku nak beritahu lah. Apa pun terima kesan, contohlah nak bagi tablet pada anak-anak sekolah.
Anak-anak sekolah, kau bagi tablet. Susah. Memang semua masing-masing tablet nak bagi. Yang betul kan? Tapi sebelumnya, apa yang kau pernah ucapkan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya kesal tengok anak-anak muda sekarang ni, banyak dah telefon segala-galanya lah kan. Dah leka semua kan, betul tak? Jadi daripada situ apa yang dia buat? Apa yang diusaha dia untuk mengajak supaya budak-budak ni jangan lalai, jangan leka ya. Benda-benda ni macam tu. Tak, ni sekadar semua nak jadi viral-viral untuk jadi baik saja. Tapi last kali kau lupa. Benda tu akan diberikan kepada budak supaya diingatkan pada kau. Itu pada seseorang tu. Dia lupa. Tapi dia mengingatkan pada orang lain, Tuhan sayang, Tuhan sayang. Betul tak? Tuhan sayang, Tuhan sayang. Tapi dia sendiri lupa. Engkau dah nampak kebaikan macam ni. Engkau dah nampak kebaikan. Bagus. Aku berikan kau perjalanan lagi mudah. Tapi hari ni kau lupa. Kau tak cegah. Pertama, bila tak cegah, menunjuk lagi kehebatan kau buat macam-macam ni ada pada seorang ni lah. Bila dia buat begitu. Kemudian akhirnya kau disoal kat situ. Ngok. Itulah soalan kau. Dia macam tu lah manusia. Faham tak? Mana iman kau? Sebab tu lah aku nak doa. Aku tak tuntut tak berani. Nak cakap pun tak berani. Jadi aku cuma lelai nasihat. Ingatkan. Masing-masing ni ada perjalanan dia. Aku minta korang sedar. Aku minta korang faham. Situ kat situ kau tanya. Kau lupa apa yang kau publishkan sehingga dia yang angkat. Tiba-tiba boleh jadi begini semua ni. Kau dah lupa kau bagi tu sebelum tu apa yang kau menasihat. Ada kau pernah keluarkan perkataan ni balik? Pernah tak engkau nak tolong bantu bagaimana jangan kekang benda ni supaya jangan ni. Tuhan boleh buat tapi dah engkau cakap pandai. Lakukan. Dan bila tak boleh, dekat situlah soalan tanpa engkau sedar. Faham tak engkau kena kat mana? Manusia ni kena dekat situ. Kalau ahli politik, aku tak berani cakap sebab mereka ni, ya Allah, kalau kita pandai, kita tengok celah mana, dia terpulang pada masing-masing lah. So, ada orang percaya pada Tuhan, ada orang tidak percaya pada Tuhan. Ada orang percaya pada agama, ada orang tak percaya pada agama. Baik Tuhan, baik Allah, apa yang mereka sebut, nama Allah ke apa ke, Tuhan tu bukan nama apa ke, bagi aku mudah saja. Dalam hidup kita ni, kita tahu kita ada Tuhan. Kita hidup, kita ada Tuhan. Faham? Tak kira dia nak panggil nama Tuhan dia apa, dia jadi tahu. Cuma mungkin dia boleh kenal lagi Tuhan dia bagaimana. Sampai dia kenal. Tuhan tak cakap nama aku sekian, tak. Jadi mungkin ada orang, Nabi-Nabi pernah menyebut. Jadi benda tu dibawa. Faham tak? Simple. So, pada mereka yang mengkaji Al-Quran tu, yang masih tak sedar diri, profesor ke apa ke, pulang. Pulanglah. Kaji apa-apa ke, Rot tu Jannah, part kat situ. Semanda dia yang tahu. Cuma aku kesian lah. Apa yang berlaku. Siapa yang dapat jawapan dia, dapatlah jawab. Sebab kita hidup kena nasihat. Ilmu ni sebenarnya ada orang yang lebih bijak pandai, dah dapat segala-galanya. Takkan nak bertanya kepada orang yang bodoh apa yang kau tahu? Bukankah selama ni cukupkah apa yang kau dah makan dengan glamour kau, naik flight sana, flight sini, 7,000 payment, 5,000 payment. Dah kali nak tanya kepada orang bodoh tak sekolah? Nak tanya apa rahsia yang pada orang yang bodoh tak sekolah selama kena hina ni? Nak tanya macam tu? Boleh ke? Takkan, sebab kau mesti pelajar kan. Jadi jawab. Apa Tuhan akan tanya, jawab. Simple. Aku nak gerak dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam sejahtera.